Kunci air ni bila dah sama rata, air tu tak boleh keluar. Dua minggu lalu, kami ada membawakan kepada anda visual tentang banjir di Banting, terutama di Kampung Tengah dan juga di Taman Langat Murni. Pada kali ini, kami akan membawa anda semula ke Banting untuk melihat apa yang telah berlaku di Bukit Canggang, antara lokasi banjir di Selangor yang paling lewat surut. Visual ini dirakam pada 27 Disember 2021. Di sepanjang jalan ini, kami dapati kebanyakan kawasan perumahan telah surut airnya. Kecuali di bawah ladang kelapa sawit ni masih ada lopak-lopak air yang bertakung. Dalam lawatan kami yang lalu, di sinilah bermulanya jalan yang ditutup untuk ke Bukit Canggang. Semasa melalui Bandar Seri Ehsan yang terletak di sebelah kiri kami, banyak kerosakan dilihat di kawasan perkilangan. Destinasi pertama kami ialah Petronas Kampung Bukit Canggang, di mana salah seorang penonton kami pada video yang lalu memaklumkan bahawa rumahnya berdekatan dengan Petronas. Jadi kami ingin lihat keadaan terkini di kawasan tersebut. Kawasan ini merupakan antara terhampir dengan sungai. Walau bagaimanapun, berdasarkan tinjauan kami, kemungkinan kawasan ini tidak begitu teruk terjejas kerana tiada harta benda yang dilonggokkan di luar seperti mana di kawasan kampung berhampiran. Kami memulakan tinjauan ke kampung-kampung berhampiran. Kami memasuki Jalan Perak Kiri di mana terdapat kawasan perumahan di hadapannya dan kemudiannya ladang kelapa sawit yang masih dibanjiri air termasuk beberapa batang jalan. Berdasarkan Prodo Viva yang berada di hadapan kami, kelihatan air yang membanjiri jalan ini tidaklah begitu dalam. Namun kami terlihat sebuah kenderaan yang dahulunya mungkin tenggelam dan kini telah muncul semula. Dapat kita bayangkan berapa dalam banjir yang berlaku beberapa minggu lalu. Secara tiba-tiba kami perasan Prodo Viva yang mendahului kami tadi berpatah balik. Mungkin kerana air di hadapannya agak dalam dan tidak yakin untuk melepasinya. Saya tidak berani untuk mengambil risiko dan mengambil keputusan untuk berpatah balik ke jalan utama. Inilah tong sampah yang terbalik yang menyebabkan bau yang kurang menyenangkan semasa melalui jalan ini. Seterusnya kami memasuki Jalan Tembaga. Pandukan tayar lori yang tenggelam di hadapan, kami menjangkakan air masih berada di paras yang agak tinggi. Kami dapati air yang bertakung di bawah pokok-pokok kelapa sawit ini sedang laju untuk keluar dari takungan. Melihat air yang bertakung di bawah pohon-pohon kelapa sawit ini, saya teringat beberapa klip video mengenai buaya yang tersesat di ladang kelapa sawit setelah banjir mulai surut. Dalam video yang pertama ini, kelihatan 2 ekor buaya yang telah memasuki parit berhampiran dengan ladang kelapa sawit. Dalam video yang kedua ini, kelihatan kanak-kanak membaling batu ke arah reptilia berkenaan yang tersesat di dalam ladang kelapa sawit ini. Walau bagaimanapun, kami tidak terlihat sebarang kelibat reptilia berkenaan di kawasan Jalan Tembaga ini. Tinjauan dari udara menunjukkan bahawa sebahagian besar jalan ini masih lagi dilimpahi air.
Walau bagaimanapun, sebahagian besar kawasan ini adalah ladang kelapa sawit. Kami meneruskan perjalanan ke Jalan Perak kanan. Di sini kami mula melihat banyak barangan-barangan dalam rumah yang diletakkan di bahu jalan akibat rosak dilanda banjir. Pemandangan ini mengingatkan kami akan Shah Alam dan juga Hulu Langat yang teruk dilanda banjir. Kelihatan juga ramai sukarelawan yang datang ke sini untuk membantu penduduk di sini membersihkan rumah-rumah mereka. Antara sukarelawan yang tiba di sini ialah para pelajar dan juga kaki tangan universiti awam dan swasta. Berhampiran dengan Bukit Canggang ini ada sebuah landfill ataupun pusat pelupusan sampah. Maka tidak sukar rasanya bagi mereka untuk mempercepatkan proses pembuangan barang-barang yang tidak diperlukan lagi. Walaupun terdapat kenderaan-kenderaan yang tenggelam sewaktu banjir, difahamkan bahawa kebanyakan mereka dapat mengalihkan kenderaan mereka di tepi jalan utama sebelum banjir melenyapkan kenderaan mereka. Kami kemudian beralih ke Pekan Bukit Canggang. Ternyata di sini tidak kurang dahsyatnya. Antara sebab yang mungkin menyebabkan lewatnya air banjir surut di Bukit Canggang ini ialah struktur bumi mereka mungkin lebih rendah, berhampiran dengan ladang kelapa sawit dan juga berhampiran dengan Sungai Langat. Ditambah juga dengan paras air laut yang masih tinggi dan tidak boleh dilepaskan ke laut. Sepanjang jalan ini juga anda lihat banyak barang-barang yang rosak diletakkan di bahu jalan seperti mana yang kita lihat di Hulu Langat dan juga Shah Alam. Kami kemudian memasuki sebuah perkampungan orang asli Bukit Serdang. Melihat seekor anak anjing yang baru saja melintas tadi, saya kasihan melihatnya. Mungkin ia terpisah dengan ibu bapanya setelah banjir berlaku. Di dalam kereta saya sentiasa ada makanan anjing dan kucing jalanan, tetapi makanan anjing telah habis. Saya memberikan makanan kucing kepada anak anjing ini dan mereka masih mahu makannya. Mereka menyuruk di bawah timbunan daun-daunan yang kering di bahu jalan. Ternyata mereka memang sangat lapar ketika itu. Saya meletakkan kotak kasut di situ supaya mereka dapat berlindung sekiranya hujan. Tiba-tiba saya terlihat akan 2 ekor anjing lain yang dewasa. Mungkin ini adalah ibu bapa mereka. Saya meninggalkan mereka dengan rasa lega. Kemungkinan juga mereka ini adalah milik penduduk orang asli di sini. Saya meneruskan perjalanan dan mendapati di hujung jalan ini tidak boleh direntasi kerana air masih tinggi. Kami bercadang untuk menaikkan drone dan melihat kawasan sekitar. Tetapi kami terlihat ada seseorang yang hampiri kami dan bersedia untuk ditemu ramah. Beliau adalah Tok Batin di kampung ini. Saya Tok Batin Amir bin Dinga, kampung orang asli Bukit Serdang, menjaga PPS sini ya. 12 malam. 12 malam? 12 malam. Sebab maklumat tu dia bagi pengusi yang bagi tahu lah.
Pihak pengungsi bagi tahu saya dah berpindah dekat tempat balai raya. Air dah naik rata kan. Kunci air ni bila dah sama rata, air tu tak boleh keluar. Kalau ada jentera itu tenaga macam tarik air, boleh air ni boleh nampak turun lah. So mana kita tunggu air paras laut turun dulu, baru ni pun ikut sama. Beliau pantas memaklumkan semua penduduk untuk berpindah ke balai raya setelah menerima maklumat dari pihak berkuasa bahawa banjir besar akan berlaku. Alhamdulillah kesemua penduduknya selamat dipindahkan pada malam itu. Ini hari kita buat penutupan PPS pukul 3. Dah balik lah. Ditanya tentang buaya yang mungkin tersesat di ladang kelapa sawit, beliau tidak menolak kemungkinan kerana terdapat ayam hutan di ladang kelapa sawit. Setelah selesai menemu rumah Tok Batin Amir, kami bercadang untuk ke RTB Bukit Canggang melalui jalan yang dicadangkan oleh Google Maps. Walau bagaimanapun, kami dapati jalan yang dicadangkan itu masih dipenuhi air dan agak tinggi. Kami berpatah balik dan menggunakan jalan yang kami gunakan semasa pergi ke Bukit Serdang ini. Ini adalah kampung RTB Bukit Canggang atau Rancangan Tanah Belia Bukit Canggang. Pada kali pertama kami cuba untuk hampir ke sini, ianya tidak berjaya kerana dipenuhi air dan hanya bot penyelamat yang boleh masuk ke kampung ini. Jika anda masih ingat akan gambar ini, inilah dia keretanya yang telah tenggelam beberapa minggu lalu. Kemusnahan yang berlaku di sini tidak jauh bezanya dengan apa yang berlaku di Bukit Canggang tadi. Walau bagaimanapun, mungkin jarak antara rumah di RTB ini agak jauh berbanding dengan Bukit Canggang yang lebih rapat di antara rumah. Walau apapun ujiannya, hidup perlu diteruskan. Diharap semua mangsa banjir tahun 2021 dan 2022 akan mendapat segala bantuan yang sewajarnya dari pihak berwajib dan juga orang awam. Kami dan seluruh rakyat Malaysia mendoakan agar semua mangsa banjir 2021 dan 2022 akan terus cekal menghadapi kehidupan yang penuh mencabar ini. Sekian saja dari kami untuk video pada kali ini. Jika anda mendapat sesuatu dari video ini, mungkin anda boleh consider untuk subscribe dan tekan button like. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.